Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurasiah binti Muhammad. Saya merupakan pelajar PDPP PAI yang merupakan ambilan Oktober 2022. Saya telah ditempatkan di Sekolah Agama Rakyat Kafai Al-Falah Kampung Idaman yang terletak di Pelabuhan Kelang, Selangor. Dan nama pensyarah penyedia saya adalah Dr. Muhammad Haidi bin Kasran. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi pertengahan praktikum. Antara kandungan yang saya akan bentangkan adalah yang pertama berkenaan dengan maklumat umum, yang kedua berkenaan dengan pengaplikasian pengetahuan serta kemahiran sedia ada saya ataupun yang telah dipelajari di IPG semasa sesi praktikum di sekolah. Yang ketiga pula pengetahuan serta kemahiran baru yang saya perolehi semasa berpraktikum. Dan yang keempat pula adalah inovasi yang telah saya hasilkan. Dan yang terakhir, saya akan membentangkan tentang komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Pertamanya adalah berkenaan dengan maklumat umum. Nama sekolah yang saya berpraktikum adalah Sekolah Agama Rakyat Kafai Al-Falah Kampung Idaman. Dan waktu mengajar saya adalah 8 waktu iaitu 240 minit. Manakala kelas pengajaran saya adalah saya mengajar tahun 1 iaitu 3 kelas iaitu kelas 1 Hanafi, 1 Syafi'i dan 1 Hambali. Bilangan murid adalah seramai 102 orang. Di mana setiap kelas mempunyai 34 orang murid. Seterusnya berkenaan dengan pengaplikasian pengetahuan serta kemahiran sedia ada ataupun yang telah dipelajari di IPG semasa sesi praktikum di sekolah. Seperti mana yang telah saya pelajari di IPG, saya telah menggunakan 3 strategi pengajaran, iaitu yang pertama strategi pengajaran berpusatkan murid, yang kedua berpusatkan guru dan yang ketiga berpusatkan bahan. Di mana strategi pengajaran berpusatkan murid iaitu melibatkan murid secara aktif di dalam kelas dan guru sebagai pemudah cara ataupun facilitator. Di mana contoh aktiviti yang saya lakukan adalah aktiviti pembentangan di kalangan murid dan aktiviti mencari dan menyusun perkataan seperti yang telah saya lakukan dalam mata pelajaran Jawi dan aktiviti mewarna dan menampal yang telah saya menjalankan di dalam mata pelajaran akhlak. Seterusnya strategi pengajaran berpusatkan guru, di mana guru mengawal keadaan dan menjadi ketua semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Guru juga sentiasa aktif di dalam kelas dengan memberi penerangan dan penjelasan kepada murid, seperti guru menerangkan adab-adab dan fadilah dalam mata pelajaran akhlak, kemudian menerangkan tentang suku kata terbuka dalam mata pelajaran Jawi. Seterusnya strategi pengajaran berpusatkan bahan, yang mana guru menggunakan bahan ataupun murid menggunakan bahan mawjud di dalam kelas untuk menarik minat pelajar. Antara bahan yang saya gunakan adalah slide untuk bahan elektronik. Kemudian bahan mawjud pula dengan menggunakan contoh seperti bola, belon dan sebagainya. Seterusnya pendekatan. Saya telah menggunakan 3 pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Pertamanya pendekatan induktif, didaktif dan elektif. Di mana pendekatan induktif ini saya telah melakukan soal jawab dengan murid dan memberikan contoh-contoh yang khusus, dan yang terakhir sekali saya membimbing murid untuk mencari jawapan atau untuk memecahkan persoalan yang berada di fikiran mereka. Seterusnya pendekatan didaktif, di mana saya memberikan penerangan dan formula terlebih dahulu kepada murid-murid, kemudian murid menyelesaikan masalah tersebut setelah penerangan yang telah diberikan oleh saya. Seterusnya yang terakhir adalah elektif, yang mana pendekatan ini adalah merupakan pendekatan campuran antara induktif dan didaktif, di mana saya telah menggunakannya dari awal pengajaran sehinggalah akhir pengajaran.
Seterusnya, kaedah. Saya telah menggunakan 3 kaedah dalam pengajaran saya, iaitu kaedah syarahan, kaedah soal jawab, kaedah perbincangan dan kaedah mengeja. Di mana kaedah syarahan, saya telah melibatkan diri dengan memberi penerangan, huraian dan penjelasan kepada pelajar. Di mana kaedah syarahan ini guru melibatkan diri secara aktif di dalam pengajaran dan murid hanya mencatat dan mendengar apa yang telah dijelaskan oleh guru. Keduanya adalah kaedah soal jawab, di mana guru mengemukakan soalan manakala pelajar pula memberi jawapan. Kaedah soal jawab ini dilakukan di antara guru dan murid dengan murid. Seterusnya, kaedah perbincangan. Kaedah ini melibatkan perbualan, mengeluarkan pendapat, bertukar fikiran dan berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik masalah. Tujuan kaedah perbincangan ini adalah untuk mencari penyelesaian terhadap sesuatu masalah ataupun memecahkan persoalan yang timbul di dalam kalangan pelajar. Seterusnya, kaedah mengeja. Kaedah ini saya gunakan khusus kepada pelajar darjah 1 kerana untuk melatih mereka membaca dengan cepat dan berkesan. Di mana saya meminta murid untuk menyebut huruf dan mengeja serta membina suku kata seperti dalam mata pelajaran Jawi. Baik, seterusnya pemilihan kaedah pentaksiran. Saya telah menggunakan 3 kaedah pentaksiran. Yang pertama adalah pentaksiran melalui lisan, pemerhatian dan bertulis. Di mana kaedah pentaksiran melalui lisan, saya telah menilai mereka melalui respon yang telah diberikan secara lisan berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan seperti aktiviti pembetangan, pembacaan, soal jawab, hafazan dan sebagainya. Seterusnya, kaedah pentaksiran melalui pemerhatian seperti yang telah saya lakukan seperti yang telah saya nilai mereka seperti tingkah laku mereka selepas pengajaran dan pembelajaran ataupun semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Kemudian dinilai juga melalui kemajuan akademik berdasarkan senarai semak yang telah ditetapkan. Dan pentaksiran melalui bertulis, iaitu melalui hasil kerja murid, melalui lembaran kerja dan latihan pengukuhan di dalam buku aktiviti. Kaedah pentaksiran secara bertulis ini juga saya nilai berdasarkan penulisan pelajar di papan putih. Dan ini adalah aktiviti yang telah saya jalankan di dalam kelas, dan berdasarkan aktiviti ini saya telah menilai dan mentaksir kemajuan mereka di dalam tahap penguasaan mereka di dalam pembelajaran mereka. Seterusnya, berkenaan pengetahuan serta kemahiran baru yang saya perolehi semasa berpraktikum. Pertamanya, berkenaan dengan kemahiran sosial, saya telah belajar cara untuk bergaul dan berkomunikasi dengan guru-guru, pihak pentadbir dan staf-staf sokongan di sekolah dengan baik dan berhikmah. Okey, seterusnya berkenaan dengan perancangan aktiviti. Saya telah belajar berkenaan dengan merancang aktiviti pengajaran yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan murid, di mana murid mempunyai kepelbagaian kecerdasan, di mana terdapat murid lemah, pintar dan sederhana. Dan saya dapat belajar bahawa aktiviti haruslah bersesuaian dengan tahap mereka. Seterusnya, kemahiran kawalan kelas. Saya juga telah belajar tentang suara yang perlu sesuai dengan situasi di dalam kelas. Contohnya, suara haruslah pelbagai, tidak menggunakan hanya satu intonasi ataupun mendata sahaja. Seterusnya, saya juga belajar bahawa arahan yang diberikan kepada murid adalah mestilah jelas dan difahami oleh murid agar murid mematuhi arahan yang diberikan. Seterusnya, saya belajar juga tentang token ekonomi dan guru muda. Token ekonomi dan guru muda ini saya telah
saya telah tahu daripada pensyarah penyelia saya, di mana token ekonomi ini diberikan kepada murid untuk memberi motivasi kepada mereka untuk bergiat aktif di dalam kelas dan menunjukkan pencapaian yang baik serta menunjukkan akhlak yang baik di dalam kelas serta di luar kelas. Seterusnya, berkenaan dengan guru muda. Guru muda bagi pelajar yang pintar, di mana pelajar ini dipilih oleh guru untuk membantu pelajar yang lain dan membantu juga guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Seterusnya adalah inovasi yang telah saya hasilkan. Ini adalah hasil inovasi yang telah saya lakukan, di mana inovasi ini saya beri nama HUTS Jawi, yang bermaksud HU merupakan huruf, T tidak, S sambung, Jawi merupakan huruf Jawi. Tujuan saya melakukan inovasi ini ataupun mencipta inovasi ini adalah untuk membantu pelajar mengenali dan mengaplikasi huruf Jawi yang tidak boleh bersambung dengan betul. Hasil yang saya dapat daripada inovasi ini adalah murid mengenal dan dapat membezakan huruf yang bersambung dan tidak bersambung. Selain itu, murid juga dapat menulis perkataan dengan tulisan yang betul. Selain itu, saya juga telah mencipta latihan di aplikasi Wall berkenaan dengan mata pelajaran saya, iaitu akhlak dan Jawi. Kemudian saya juga telah mengupload video pengajaran saya di YouTube. Dan untuk yang terakhir adalah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Pertamanya ialah berkenaan dengan bimbingan dan tunjuk ajar daripada pensyarah penyelia dan guru pembimbing, di mana saya telah mendapat banyak ilmu, pengalaman dan nasihat daripada pensyarah penyelia dan guru bimbingan, di mana nasihat, ilmu dan pengajaran yang mereka berikan sangat berguna kepada saya untuk saya amalkan di sekolah dan di dalam kelas. Seterusnya, penyediaan rancangan pengajaran harian iaitu RPH penting sebelum PDPC dijalankan, di mana saya dapat merasakan bahawa RPH merupakan sesuatu yang amat penting sebelum memulakan pengajaran, kerana berdasarkan RPH terdapat langkah-langkah untuk kita menjayakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, program sekolah memberi pengalaman yang baru, di mana setiap kali program dijalankan, saya mendapat tugas yang baru. Jadi ini dapat memberikan satu pengalaman yang baru kepada saya untuk melakukan perkara yang baru di dalam dunia pendidikan ini. Seterusnya, kawalan kelas pemangkin kepada pengajaran. Saya juga dapat saya merasakan bahawa kawalan kelas ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang guru, kerana tanpa kemahiran kawalan kelas ini, satu bilik darjah itu tidak akan menjadi selamat. Dan sekiranya kawalan kelas dilakukan dengan baik oleh seorang guru, ianya akan menunjukkan suasana yang harmoni dan menyeronokkan di dalam kelas, dan bilik darjah juga akan menjadi tersusun dan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik. Akhirnya, sebagai rumusan, pengalaman praktikal melatih saya untuk mengaplikasi pelbagai teori yang telah dipelajari semasa di IPG.
serta menambahkan lagi pengetahuan yang sedia ada saya. Ianya memberi pengalaman yang bermakna dan berharga kepada saya. Walaupun banyak perkara yang perlu dilakukan, namun ianya mengajar saya menjadi seorang guru yang berdedikasi dan amanah dengan tugas yang diberikan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.